Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sihat walafiat, salam malam Jumaat. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat ilahi kerana pada hari ini kita dapat bersiaran di dalam siri Bual Bicara Kesihatan Lelaki dalam Norma Baharu. Hari ini 19 November diangkat sebagai Hari Lelaki Sedunia bagi memperingati segala jasa, pengorbanan dan peranan lelaki di dalam kehidupan seharian. Mereka yang bergelar Tok Wan, Atuk, Ayah, Abah, Abang dan sebagainya perlu dihargai. Hari Lelaki Sedunia disambut pada tahun 1999 hingga ke hari ini secara berterusan. Sejak daripada itu, Hari Lelaki Sedunia disambut di lebih 60 buah negara dengan pelbagai aktiviti dan acara diisi sepanjang hari tersebut. Ia bertujuan memberi fokus kepada kesihatan lelaki sama ada di dalam kalangan kanak-kanak, remaja, lelaki dewasa dan warga emas untuk menjadikan mereka sebagai role model yang mempunyai attitude yang positif. Namun, pelbagai isu berkaitan dengan kesihatan lelaki di Malaysia yang kian merungsingkan kita semua dan memerlukan perhatian semua pihak, bermula daripada individu itu sendiri, pasangan hidup dan ahli keluarganya serta masyarakat dan kerajaan. Untuk makluman para penonton sekalian, 7 daripada 10 lelaki di Malaysia berumur lebih 40 tahun mengalami masalah mati pucuk. Ya. Ini yang membimbangkan saya juga. Ya. Manakala kanser prostat adalah kanser ketiga tertinggi dalam kalangan kaum lelaki di Malaysia. Penyakit-penyakit lain seperti diabetes, hipertensi dan juga masalah jantung juga membimbangkan kita. Kehadiran pandemik COVID yang telah memberikan implikasi yang negatif dan kurang sihat kepada kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan kita, maka ia menuntut satu perubahan gaya hidup kita semua. Apa yang pasti, jika kita tidak tangani bersama dan tidak mengadaptasi norma baru ini, ia akan mengundang implikasi negatif kepada gangguan emosi, fizikal dan sosial masyarakat. Antara yang turut merungsingkan kita juga adalah kekangan dan keterbatasan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat ketika berada dalam fenomena ini. Para penonton sekalian, isu kesihatan kaum Adam yang terkesan akibat fenomena ini perlu dibincangkan supaya kita semua mempunyai solusi untuk mengadaptasi norma baru lantaran ia dapat memastikan kesihatan kita berada pada tahap yang baik. Justru pada malam ini, Persatuan Pembantu Perubatan Malaysia dengan kerjasama Persatuan Pelajar Sains Perubatan Kecemasan Universiti Kebangsaan Malaysia mengambil inisiatif bersempena dengan sambutan Hari Lelaki Sedunia dengan mengajak anda para penonton sekalian untuk bersama-sama di dalam bual bicara bersama pakar-pakar sakit tuan dan juga subjek matter expert yang dijemput untuk bersiaran pada malam ini. Tajuk siri bual bicara pada malam ini seperti yang saya nyatakan di awal tadi adalah kesihatan lelaki dalam norma baru. Kami bawakan kepada anda para panelis yang tidak asing lagi bila mana kita bercakap tentang masalah kesihatan lelaki. Saya perkenalkan Dr. Haji Muhammad Ismail bin Muhammad Tambi atau lebih dikenali dengan panggilan Dr. Ismail Tambi, seorang pakar sakit tuan, andrologi dan kesihatan reproduktif lelaki dan wanita. Untuk makluman para penonton sekalian, beliau bertugas sebagai konsultan kesihatan seksual dan reproduktif lelaki dan wanita di Damai Severe Hospital, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur, selepas bertugas dengan kerajaan lebih daripada 25 tahun. Jawatan terakhir beliau bertugas sebagai Ketua Klinik Pakar Pusat Kepakaran Reproduktif Malaysia di LPPKN, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Beliau pernah menulis beberapa buah buku dan beberapa majalah berkaitan dengan bidang beliau termasuklah Pama, Al-Islam, Harmoni, Cermin dan Variasi. Di samping ada menulis untuk kolom sakit tuan dan kesihatan seksual perempuan dan lelaki dalam beberapa akhbar tempatan. Beliau dianugerahkan bintang terpuji Ahli Mahkota Terengganu pada 1995 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu atas penglibatan beliau dalam program kaunseling pakar
Yayasan Pembangunan Keluarga Negeri Terengganu. Selamat datang Dr. Ismail Tambi. Alhamdulillah, bagus. Alhamdulillah Dr. sihat walafiat. Baiklah, ahli panel seterusnya adalah Lieutenant Colonel Tahanan Awam Profesor Dato' Dr. Zulkifli Mat Zainuddin, seorang pakar perunding kanan urologi dan Ketua Unit Urologi yang kini berkhidmat di Hospital Chancellor Tuanku Mukhriz, Fakulti Perubatan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau merupakan lulusan Bachelor of Medical Science dari UKM pada tahun 1989 dan sarjana muda Doktor Perubatan pada tahun 1992 di universiti yang sama. Beliau juga memiliki kelayakan Master in Surgery atau General Surgery dari UKM pada tahun 1998. Profesor Dato' adalah pengamal yang berdaftar dengan Board of Urology Malaysia dan Fellow bagi bidang urologi di Royal Adelaide Hospital, South Australia pada tahun 2004 hingga 2005 dan di Royal College of Surgeons di Glasgow pada tahun 2015. Yang berbagai Datuk bergiat aktif dalam beberapa badan profesional seperti mana yang kita dapat saksikan di layar. Kesemuanya berkaitan bidang kepakaran termasuklah kesihatan lelaki. Selain di Malaysia, penglibatannya juga di peringkat antarabangsa. Penglibatannya di peringkat komuniti pula adalah sebagai Health for Malaysia Program Director dan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam. Beliau dianugerahkan pingat Datuk Paduka Setia Mahkota Kelantan yang membawa gelaran Datuk oleh Sultan Muhammad Kelima pada tahun 2015. Selamat datang dan apa khabar Prof. Datuk Dr. Zulkifli? Khabar baik Tuan Haji, terima kasih jemput saya pada malam ni. Sama-sama. Terima kasih. Okey, dan ahli panel terakhir kita adalah Tuan Haji Jamal Abdul Nasir bin Suhaimi. Beliau adalah Ketua Penolong Pegawai Perubatan dari Sektor Kesihatan Dewasa, Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga, Kementerian Kesihatan Malaysia. Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam penjagaan kesihatan keluarga, khususnya dalam kesihatan lelaki dewasa. Selamat bersiaran dan apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah Haji, insyaAllah kita akan berwebinar selama 1 jam pada malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan. Semua pakat tak sabar nak habis awal Tuan Haji. Maklumlah malam Jumaat. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi bual bicara, saya ingin menarik perhatian para penonton. Penganjur ada menyediakan hadiah cabutan bertuah kepada 5 soalan terpilih. Bagaimana cara untuk menyertainya? Penonton hanya perlu mengajukan soalan dengan menyertakan nombor telefon atau email di ruang chat Zoom ini ya. Pihak urus setia akan memilih soalan untuk ditanya kepada ahli panel. Jangan lupa sertakan nombor handphone ataupun nombor telefon dan juga email supaya pihak urus setia boleh menghubungi penonton yang berjaya. Baiklah, untuk tidak melengahkan masa, kita ke pusingan pertama. Untuk pusingan ini, soalan pertama saya ajukan kepada Dr. Ismail Tambi. Doktor, banyak saya lihat doktor membantu kaum lelaki mengatasi masalah seks hingga doktor bolehlah saya katakan sebagai simbol seks kepada kaum lelaki. So, apakah isu kesihatan lelaki ini hanya tentang seks? Buka je Facebook, keluar iklan suplemen untuk gagah perkasa. Buka je Instagram, keluar minyak sapu untuk tahan lama. Jadi mohon ulas, doktor. Okey, jadi apa yang anda nyatakan tu lebih kurang samalah. Pada waktu tu apabila diorang cakap saya ni Dr. Lucah kata dia. Ya, Dr. Lucah. Tapi sekarang dah promote kepada Dr. Seks pula. Tapi tak kisahlah kan, yang mustahak sekali adalah hubungan intim, hubungan silaturahim antara suami isteri. Ini yang kita nak paparkan, yang kita nak promosikan. Okey, kalau misalnya kita tinjau sejarah, kita akan dapati semuanya bermula dengan kemunculan Viagra. Kalau ingatlah pada tahun 90-an, yang mana desas-desus tentang seks ni begitu gempak. Ya, jadi kata orang tu apa tidak kan, untuk pertama kali lelaki dapat satu pil yang boleh dia kawal syahwat dia. Maknanya kan macam wanita tu ketika dahulu pil merancang, jadi dia boleh kawal sama ada nakkan anak atau tidak. Ya, jadi bayangkan pada waktu 60-an, ini 90-an pula kita ada pil yang mana lelaki boleh kawal ya bila masa nak lakukan hubungan kelamin. Jadi anda boleh bayangkanlah, memang satu gempak lah kata orang kan. Jadi tak boleh kawal.
gempak tu tak boleh kawal. Jadi kita dengarlah macam-macam. Apa-apa pun tentang perkara itulah. Sampai wanita pun kelang kabut akibat daripada apa yang berlaku itulah. Jadi anda boleh bayangkan semua kajian dituju kepada soal seks. Apa-apa pun seks. Macam itulah ceritanya. Jadi nak kata apa pun tak boleh. Tapi sekarang saya fikir itu yang kita maksudkan tu ialah almost 30 tahun yang lampau. Tapi sekarang kita dapati generasi kita dah berubah ya. Jadi maksud saya di sini ialah kita pun dah berumur, jadi kita anak-anak kita pun dah dewasa dan kita dapati mungkin tanggapan tentang seks ni tidak lebih kepada kuat, tenaga, kuat. Bukannya kuat ni yang cakap kuat-kuat ni orang yang umur macam kita ni. Umur macam saya lah. 70, saya dah masuk 70. Jadi kawan-kawan saya semuanya kuat. Tapi sekarang kita tak cakap pasal kuat lagi. Kita cakap pasal ialah intimasi, hubungan silaturahim dengan pasangan kita. Ya, yang baik lah saya maksudkan lah. Bukannya yang itu aja kan. Dalam hubungan suami isteri, it's not just keturang tu man punya power ke apa ke, tidak. Tak tahu lah pasal obat tu lah yang buatkan benda tu jadi macam tu. Jadi kita dengarlah perkara ini sampai berlarutan sekarang ni. Jadi kalau tanya dengan saya, ya, satu ketika dahulu memang seks tu very important. Maknanya kan apa tidak kita bertemu dengan satu ubat yang kasihkan kita power. Tapi sekarang bukan tu aja. Bukan tu. Jadi hubungan suami isteri tu is not just fokus ataupun berputar kepada syahwat, tapi lebih daripada tu. Silaturahim yang saya nak ketengahkan di sini lah. Jadi kalau misalnya kita masih lagi terbawa-bawa amalan yang lama tu, cari ubat kuat, saya fikir sampai sudah pun benda ni takkan selesai. Tapi yang saya nampak, orang yang berumur je yang cari benda ni. Kalau macam Profesor Zul, saya fikir klien-klien dia tak cari pil-pil macam tu. Dia cuma nak selesaikan masalah dia, bukannya nak kuatkan benda dia ke apa ke. Ini yang saya nampak ni lah. Senario yang saya nampak sekarang ni. Ya. Baik. Padahal persepsi kita kali ini bukan tentang seks. Ya, kita perlu perbetulkan daripada memikirkan seks kepada memikirkan bagaimana nak lebih intim. Betul. Silaturahim, hubungan silaturahim, intimasi. Benar tu, yes. Iya, baik. Terima kasih Dr. Ismail Tambi. Baiklah, kita beralih kepada ahli panel kedua kita, Prof. Dr. Zulkifli. Baik, Prof. Kalau tadi Dr. Ismail Tambi ada berkata seks bukanlah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kaum lelaki. Ya, dia lebih kepada bagaimana untuk mendapatkan intimasi. Baiklah, itu tentang hubungan kita dengan pasangan kita. So, apakah sebenarnya penyakit yang paling popular di kalangan lelaki di Malaysia selain daripada seks? Silakan, Datuk. Sebenarnya itulah Tuan Haji, terima kasih kerana bertanya. Hari ini adalah merupakan hari kesihatan lelaki. Tapi sebenarnya 1 bulan kita sambut kan, yang dipanggil November. Jadi selain daripada itulah kita pembukanya, kita mungkin malam ni kita nak bincang sikit tentang kesihatan lelaki. Kita fokus tentang kesihatan seksual lelaki. Tapi macam Tuan Haji bertanya saya tadi, selain daripada kesihatan seksual lelaki, kadang-kadang kita lupa tentang masalah seperti masalah kelenjar prostat, pembesaran kelenjar prostat, prostate cancer. Lepas tu kita lupa juga tentang masalah testosteron, ataupun kalau kita macam Dr. Ismail Tambi cakap tadi, bila kita dah masuk peringkat berumur, kita lupa yang paras testosteron kita pun menurun. Jadi banyak juga masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan tiga-tiga masalah ni. Sebagaimana yang Tuan Haji kata tadi, prostate cancer adalah masalah kanser yang ketiga tertinggi di Malaysia, tapi kita juga perlu tahu yang prostate cancer ni adalah pembunuh lelaki yang kedua tinggi di Malaysia. Ini adalah kerana kebanyakan daripada lelaki datang berjumpa dengan kita di tahap yang lambat.
Jadi kita rasa macam sedih lah kita di tahun 2020 tapi masalah seperti begini masih lagi berlaku. Maknanya masih lagi tidak ada kesedaran tentang perlunya kita tahu pasal masalah kelenjar prostat dan juga mungkin Tuan Haji dan juga penonton-penonton tahu masalah BPH ataupun masalah pembesaran kelenjar prostat ni pun masih lagi menjadi masalah utama. Ramai juga lelaki yang datang tiba-tiba tak boleh kencing, kena letak kateter. Sebenarnya di tahun 2020 ni sepatutnya benda tu tak berlaku lagi tu Haji. Yeah. Jadi maknanya itulah selain daripada kita bincang pasal erectile dysfunction, premature ejaculation, kita juga perlu aware that ada juga masalah-masalah kencing. Dan juga satu lagi saya nak highlight, mungkin kita juga perlu tahu tentang masalah yang dipanggil overactive bladder ataupun masalah pundi kencing yang aktif. Banyak-banyak juga orang yang tak tahu, tiba-tiba tengok kawan-kawan, kenapa kau ni asyik pergi toilet je kan? Kejap-kejap 15 minit nak pergi, kejap-kejap 15 minit nak pergi. So itu yang masalah yang kita perlu juga fokus. Dan satu lagi isu yang selalu saya nampak di hospital adalah masalah kencing malam ataupun nocturia yang juga mengganggu orang lelaki. Jadi selain daripada masalah seksual, masalah-masalah begini juga kita perlu ambil perhatian. Kadang-kadang terlampau banyak sangat highlight pasal ED, premature ejaculation, benda-benda lain tu akan tenggelam kan Tuan Haji? Itu yang saya rasa kita perlu bincangkan juga. Ya, betul. Trend peningkatan bagi penyakit-penyakit yang Prof Datuk nyatakan tadi pun juga merungsingkan kita, ya? Ya, betul. So, macam mana kita nak buat ya untuk memastikan penyakit-penyakit ini dapat kita tangani dengan menurunkan kadarnya? Ya, bagi saya Tuan Haji, yang paling basic kali kita back to basic is education sebenarnya. Masih, maknanya educate benda tu kita tak boleh tinggal. Jadi alhamdulillah sekarang ni, malam ni kita bersama-sama, we are all frontliner, not only untuk COVID tapi untuk kesihatan lelaki ni. Bila kita berjumpa dengan orang lelaki, kita mesti cuba bercakap tentang benda-benda macam ni. Walaupun dia datang sebab sakit kepala ke, kencing manis ke, darah tinggi ke kan, tapi kita lupa part-part yang macam ni. Padahal dia dah umur 50, 60 tahun, kita tak buka mulut pun tanya, pakcik kencing macam mana, okey ke tak, bangun malam ke tak, lawas ke tak, benda-benda macam tu. Jadi itulah kita bersama-sama kena educate, kena fahamkan pesakit-pesakit kita Tuan Haji. Dan juga saya nak juga kongsikan tentang apa yang Tuan Haji bagi tahu tadi tentang banyak sangat kita punya, bukan saya kata musuh, tapi benda-benda suplemen yang kadang-kadang kita tak tahu apa punca je. Jadi banyak daripada pesakit-pesakit kita akan pergi beli yang tu dulu daripada datang berjumpa kita di hospital, sebab dia memang senang untuk dapat, macam senang nak beli, and then benda tu dia boleh beli online je. Itu sebenarnya satu lagi yang kita perlu fight, and then kita perlu kurangkan. Sebab tiba-tiba kita tahu Allah katakan benda ni dah lama di pasaran, tiba-tiba keluar daripada Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa benda tu dah ban, padahal orang dah lama makan. Jadi benda-benda macam tu. Ya. Okey, ya, panjang lebar dan memang benar apa yang diperkatakan tu. Penggunaan suplemen-suplemen yang tanpa kawalan ini juga boleh menjejaskan kesihatan lelaki, ya, para penonton sekalian. Baiklah, saya beralih kepada Tuan Haji Jamal, ya. Tuan Haji Jamal, apakah inisiatif yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di mana Tuan Haji adalah penolong pegawai perubatan selaku pelaksana kepada program untuk memperkasakan kesihatan lelaki di Malaysia? Silakan Tuan Haji. Okey, terima kasih Tuan Haji Amin. Pertama sekali saya rasa cukup berbanggalah dapat berwebinar dengan dua orang pakar yang cukup hebat, dan tahniah juga kepada penganjur yang dapat menjemput kedua-dua pakar yang, untuk makluman Tuan Haji dan juga semua audien di luar, Prof Datuk Zul dan juga Dr. Ismail Tambik adalah referen kami di kesihatan dewasa BPKK. So Prof Datuk Zul salah seorang jawatan kuasa teknikal dalam kita membincangkan dan juga membangunkan semua perancangan dan aktiviti sehinggalah terhasilnya Pelan Tindakan Kesihatan Dewasa Lelaki 2018-2023 yang telah kita lancarkan pada tahun lepas. Okey, Tuan Haji, kalau kita lihat kepada Beijing Declaration and Platform for Action
pada tahun 1995. So 25 tahun yang lepas lagi, di mana dalam deklarasi tersebut telah menyatakan bahawa menggalakkan lelaki untuk mengambil langkah ke arah mencapai kesaksamaan jantina dan kesihatan yang reproduktif yang lebih baik. So perkara ini telah dibangkitkan 25 tahun yang lalu, sehinggalah pada tahun 2002 di mana satu pilot project under UNFPA di bawah program Wellness Forum pada tahun 2002 di mana 4 buah klinik kesihatan di Malaysia telah menjalankan pilot project tersebut, iaitu di KK Salak Tinggi Selangor, KK Lawing Perak, KK Kepala Batas Pulau Pinang dan KK Pasir Mas Kelantan. Dan hasil daripada trial ataupun pilot project tersebut telah dibentangkan kepada ahli esko Jabatan JKA pada tahun 2003. Tapi pada masa tersebut, pada tahun 2003 selepas dibentangkan, dirasakan belum perlu lagi ada perkhidmatan kesihatan lelaki di Malaysia. Kerana kalau kita lihat daripada hasil dapatan selepas kita berbincang dan meneramah klinik-klinik yang terlibat, di mana kalau maklum balas yang kami terima, kebanyakan lelaki yang datang ke klinik itu yang paling berani untuk masuk ke bilik doktor untuk mendapatkan nasihat dan rawatan hanya bilangan yang kecil. Dan sebahagian besarnya menunggu di luar dan isteri masuk ke dalam bilik doktor. Dan lebih memalukan lagi, lebih ramai yang di rumah, dihantar isteri ke klinik, klinik dapatkan nasihat daripada doktor, balik isteri balik ke rumah untuk menjadi doktor balik pada suami. So keadaan ini sangat mengecewakanlah bagi perkhidmatan yang sepatutnya sebagai seorang lelaki cukup berani ke hadapan untuk bercerita dan berbincang dengan pakar di klinik-klinik yang telah dipilih sebagai pilot project tersebut. Dan kita juga telah membincangkan apakah sebab berlakunya perkara tersebut, sama ada klinik kita tidak ada environment yang friendly, men's friendly klinik, ataupun kita tak cukup knowledge ataupun tak cukup pakar untuk memberi rawatan dan juga perkongsian dengan pesakit-pesakit yang datang klinik. So perkara tersebut telah pun kita masukkan di dalam pelan tindakan kesihatan dewasa lelaki, di mana kita juga telah menjalankan satu kajian untuk mengenal pasti apakah keperluan untuk membentuk klinik mesra lelaki. So kajian tersebut telah berjalan, dan daripada tahun 2015 selepas sekian lama perkara tersebut terpendam, terdiam dan tidak dilaksanakan, pada tahun 2015 perkara ini dibangkitkan semula selepas kita dapati berlakunya peningkatan kes-kes kesihatan lelaki, terutamanya apabila dikenal pasti berlakunya peningkatan kes kanser prostat. Seperti yang dimaklumkan oleh Prof tadi, kanser prostat antara 3 yang tertinggi di Malaysia sekarang ini, dan kalau kita lihat begitu ramai juga ikon-ikon dunia seperti Mandela, termasuk juga Allahyarham Tuan Guru Ni Aziz yang meninggal akibat kanser prostat. Dan kebanyakan yang dapat dikesan pada tahap yang keempat, dan keadaan ini perlu dipikirkan oleh Jawatankuasa Teknikal Kesihatan Lelaki, kenapa sampai ke tahap tersebut baru mereka ini datang ke klinik. So daripada 2015 sehinggalah sekarang beberapa masyarakat teknikal telah berjalan dan perkara ini masih dibincangkan, dan sehinggalah akhirnya terbitlah satu buku Pelan Tindakan Kesihatan Lelaki 2018-2023 yang telah kita lancarkan pada tahun lepas. Dan di dalam buku ini, apakah inisiatif yang telah kami lakukan di kesihatan keluarga, terutama kesihatan dewasa, kami merancang dalam jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Dan mungkin tidak dapat dijelaskan detail dalam webinar ini, tapi saya menggalakkan kepada semua yang ada di luar supaya download buku ini. Terdapat di laman web bahagian pembangunan kesihatan keluarga. Mohon semua di kalangan kita, terutama para medik dan siapa saja menonton pada malam ini, supaya dapat melihat isi kandung buku ini yang telah diterbitkan. Prof Zul antara orang yang cukup banyak menyumbang dalam penerbitan buku ini. Terima kasih Prof Datuk kerana cukup support dalam aktiviti-aktiviti dan juga perancangan yang telah kita jalankan, terutama di kesihatan keluarga selama ini. Dan insyaAllah untuk meneruskan projek-projek tersebut, kita terus mengikuti apa dalam perancangan Pelan Tindakan Kesihatan Dewasa 2018-2023, dan insyaAllah jika tidak ada halangan, selepas lengkap 5 tahun perancangan ini, kita akan mula bergerak lebih ke hadapan dengan membentuk garis panduan pelaksanaan, dan kita akan memilih klinik-klinik yang terlibat untuk melaksanakan perkhidmatan kesihatan lelaki
pada suatu masa yang terdekat ini insyaAllah. So itu saja dulu Ustaz Jamin. Ya, terima kasih Tuan J ya, daripada apa yang dinyatakan. Nampak Kementerian Kesihatan telah gerak secara aktif dan malah akan lebih agresif untuk mengadakan aktiviti-aktiviti dan juga perkhidmatan-perkhidmatan untuk memperkasakan perkhidmatan kesihatan lelaki di Malaysia. So, jangan segan para penonton sekalian ya, datang untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan lelaki di klinik-klinik kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, kita selesai pusingan pertama dan kita beralih ke pusingan kedua ya. Dan saya kembali kepada Dr. Ismail Tambi sekali lagi untuk menanyakan setengah kalangan kaum lelaki apabila umur mencecah 30 tahun maka dia mula mengalami kemerosotan dalam banyak aspek, antaranya kesihatan rohani iaitu emosi dan perasaan dan juga kesihatan jasmani itu fizikal. Ini bertentangan dengan pepatah yang ditujukan kepada kaum Adam iaitu life begin at 40 ya. Kerana ia dikaitkan dengan lelaki yang dilihat semakin hebat, tampan, bergaya, macho. Macam moderator lah ya. Gurau je. Jadi apa sebabnya? Berlaku sebaliknya Dr. Ismail Tambi. Dah terbalik ni. Life begin at 30 dah mula ada macam-macam penyakit. Silakan. Yalah kalau macam seperti saya cakapkan, ini pun ada kena-mengena dengan apa nama tu jurang generasi lah kan. Kalau macam dulu kita suka heboh-hebohkan kemegahan kita. Walaupun kita tak megah, kita akan tonjolkan kemegahan. Jadi tak nak, itulah kita laungkan life begin at 40, life begin at 40. Walaupun kita angkat perut kita, perut dah kata orang tu dah boroi. Kita lagi ya melaung-laung life begin at 40. Ya. Ya, itu memanglah mungkin sikap kita pada waktu tu macam tu. Tapi sekarang saya fikir tak macam tu. Generasi baru yang kita nampak ni mereka ialah situasi dah berbeza. Kita banyak sangat kemudahan yang membuatkan kita ni boleh kita cakap sebagai malas lah. Jadi kalau kita tengok gaya hidup yang tidak sihat, jadi kita sendiri boleh tengok dengan keadaan suasana yang amat mencabar dengan tekanan, macam-macam tekanan kita sedia maklum. Jadi memang kita tak nafikan lah, masuk aja umur 30-an, memang kita nampak macam-macam cabaran. Jadi kalau kita cuba nak tinjau, kita akan dapati, bayangkan nenek moyang kita kahwin umur 20-an. Macam saya kahwin lewat sikit, itu pun diorang cakap saya dah tua. Walaupun saya kahwin umur 30, diorang cakap saya dah tua. Tapi sekarang banyak yang kahwin umur 30 lebih. Jadi kita nampak itu pun satu perubahan juga kan. Yang mana kita nampak pemikiran, kefahaman dan sebagainya dah mula berubah. Ada jurang yang saya cakap tadi itu. Berkaitan dengan kesihatan, semuanya terlibat. Yang saya maksudkan di sini ialah makanan, minuman, alam sekitaran, tekanan yang kita alami dan sebagainya. Dalam macam tu, lagi satu yang saya nampak ni sekarang ni kemudahan-kemudahan untuk kita mendapat macam-macam maklumat. All this so-called maklumat yang mungkin yang saya nampak ni kebanyakannya memang menakutkan. Bukan menakut, ia memberikan macam-macam saranan yang bukan-bukan, yang mengarut. Ya. Jadi sampai kita yang nampak sihat tu kita rasa kita tak sihat kerana kita banyak baca. Banyak kita baca, semuanya yang mengarut-mengarut. Pasal sekarang ni saya nampak banyak kes yang jumpa dengan saya ni, orang muda-muda, dia boleh datang jumpa dengan saya, dia cakap kata dia, "Dok, sebelum saya nak kahwin, saya nak tahu sama ada saya okey atau tak okey." Macam mana doktor boleh tahu dia okey tak okey kan? Yang nak kahwin dia, bukannya doktor. jadi ini yang ternampak ni lah kan, cabaran tu, cabaran. Jadi macam kita tak nafikan lah, memang dulu lain. Dulu walaupun kita mungkin kurang hebat, tapi kita masih lagi nak menunjukkan, tahu sajalah kan, kita khalifah, jadi tak kita kena tunjulkan kita punya whatever lah kan, keterampilan kita dan sebagainya. Itu dalam keadaan terpaksa. Tapi sekarang seperti yang anda cakap tu, yang umur 30-an dah mula getar, adalah masalah kesihatan dan sebagainya. Tapi di sini yang saya kecewa ialah
Apabila kita dah mengalami kesukaran ataupun kelemahan ataupun masalah, kita masih lagi berdegil. Kita ada macam-macam kemudahan untuk kita gunakan berjumpa dengan doktor. Itu yang saya nampak itulah. Mungkin dulu tak banyak doktor pergi jumpa bomo dukun. Tapi sekarang tak perlu lagi berlambak pergi doktor. Kita terus apa kata orang tu ambil batu hentam aja 10 doktor boleh kena. Kenapa tak nak jumpa doktor? Ya, jadi di sini kan banyak orang tak faham. Berjumpa dengan doktor itu untuk kesejahteraan. Bukan menonjolkan kita ni lemah ke, ada sakit ke apa ke, tidak. Jadi kalau you tanya dengan I sekarang ni, I fikir these people yang umur 30-an ni amat lucky, They are very very lucky because kemudahan doktor tu memang ada. No problem. In fact, this lelaki yang umur 30-an ni will be better off dan kita yang ngelaung-laung. Life begin at 40, life begin at 40. Memanglah orang cakap life begin at 40, tapi masa dulu saya nampak tak ada pun begin at 40. Kita nampak lemah aja macam tu. Jadi kita tak naklah orang kita macam tu kerana dulu pun sama juga sikap tak nak jumpa doktor. Sikap buat bodoh, sikap kata orang tu mengelakkan diri. Itu yang saya nampak tu lah, tapi masih lagi kekal. Ya. I think the mindset to change lah, itu yang saya nampak ni. Okey Tuan Haji, itu je lah komen saya. Ya, kalau life begin at 40 itu dia bertambah sihat, dia semakin cakna terhadap kesihatan diri dia, maka benarlah betul life begin at 40. Ya. Baik Datuk. Doktor. Ya. Kita beralih ke soalan pusingan kedua kepada Prof. Datuk Dr. Zulkifli. Apakah kesan daripada masalah lelaki ke atas hubungan rumah tangga? Apakah masalah itu hanya berpunca daripada kaum Adam yang bergelar suami atau sebaliknya? Silakan Datuk. Okay, Tuan Haji, sebenarnya kalau when we are talking about sexual relationship issue, dia tidak melibatkan satu kaum saja. Maknanya kalau masalah, for example kan, saya boleh kalau kita quote banyak kajian yang menunjukkan bahawa penyakit seperti erectile dysfunction, premature ejaculation ni banyak menimbulkan masalah bukan saja pada kaum lelaki, tapi bila kita bertanya kepada kaum perempuan memang it is also affected. Jadi apa yang kita penting, yang kita perlu tahu adalah apabila seorang lelaki tu mempunyai masalah sebegini, dia sepatutnya yang pertama kali dia berbincang dengan pasangannya dulu. Maknanya kita perlu akur yang kita mempunyai masalah. Senario yang kita selalu tengok di klinik ataupun di mana-mana ialah premis kesihatan. Kaum lelaki ni dia kalau dia datang pun dia datang seorang je dulu. Jadi maknanya bila kita nak tanya tak dapat banyak lagi informasi, maknanya kita dengar daripada dia. Sepatutnya kalau boleh kan dia datang bersama-sama supaya kita boleh menyelesaikan masalah ni bersama-sama. And then pasangannya tu pun patut tahu yang pasangan lelakinya ni sedang menjalani rawatan. Macam for example, kalau kita bagi pil untuk erectile dysfunction, dia memerlukan satu tempoh waktu sebelum benda tu efektif kan. Jadi kadang-kadang yang kaum lelaki ni cakap, oh okey kejap-kejap I kena pergi makan vitamin, I kena pergi makan benda-benda lain. Sedangkan benda tu adalah sebenarnya rawatan untuk ini tapi disorokkan daripada pasangannya. Kemudian satu lagi senario, apabila sudah tidak lama bersama-sama, for example like macam katakan satu pasangannya katakan dah umur 60 lebih kan, mengalami masalah erectile dysfunction, tiba-tiba datang ke klinik. So kita bagi ubat, katakan kita bagi PDE5 inhibitor untuk membantu dari segi ereksi. Tiba-tiba ereksi itu menjadi baik. Dan tiba-tiba untuk melakukan hubungan dengan pasangan yang sudah orang kata bercuti tutup kedai lama ni akan menimbulkan isu juga Tuan Haji. Jadi bagi saya sebagai kesimpulannya benda ni perlu dikongsi bersama-sama suami dan isteri dan juga diberitahu pada pasangan. Kalau boleh datanglah bersama-sama supaya kita boleh bagi kaunseling untuk dua-dua ni. And then satu lagi sebagai itulah Datuk. Ya. Itu masalahnya bila nak jumpa doktor di klinik ya, macam Tuan Haji Jamal nyatakan tadi. Dia malu. Dia tunggu di pintu, isteri dia yang pergi masuk jumpa doktor.
Sepatutnya kita ialah maknanya kita ni sebagai frontliner, sebagai orang yang terlibat dalam ni, patut kita cubalah nanti mengubah mindset kaum lelaki kita ni. Banyak juga kadang-kadang isteri yang concern pada suami, maknanya kadang-kadang yang buat appointment tu sebenarnya isteri. Yang lelaki ni buat relax je macam Dr. Ismail tadi cakap. So isteri yang concern. Memang betul. And then sebenarnya benda ni patut diberi perhatian sebabnya macam kita tahu erectile dysfunction tu bukan sahaja setakat mati dalam seluar. Dia adalah merupakan tanda-tanda awal penyakit cardiovascular disease. So benda tu dah terang, dah nyata. Jadi kita kena maklumkan bahawa dia tak boleh pandang ringan penyakit-penyakit sebegini. Ya. Okey, ayuh para penonton kalangan kaum Adam, kita jangan malu, jangan segan kerana barisan frontliner yang terdiri daripada pegawai perubatan, penolong perubatan dan ahli profesional kesihatan yang lain sedia membantu anda. So datang saja ke klinik-klinik kesihatan kerajaan ataupun klinik swasta atau klinik yang berdekatan, adukan masalah anda. Jangan segan silu. Baiklah, saya ingin beralih kepada Tuan Haji Jamal. Lanjutan daripada saranan Prof. Dr. Zulkifli agar lelaki yang mengalami masalah kesihatan ini perlu berjumpa profesional kesihatan. Adakah KKM bersedia untuk menerima mereka yang kita kasihi ini untuk membantu menyelesaikan masalah mereka? Kalau apa yang Tuan Haji nyatakan sebentar tadi, nampak pelannya sudah ada. Tapi kalaulah esok mereka beramai-ramai datang untuk mendapatkan perkhidmatan, kalau maksud saya datang dalam norma baru, apakah kita bersedia memberikan perkhidmatan ini? Silakan Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji Amin. Okey, pertama sekali sebagai penjawat awam di Kementerian Kesihatan, kita seharusnya berasa bangga. Malaysia adalah negara yang keempat selepas Australia, Brazil dan Ireland yang telah pun membangunkan pelan tindakan kesihatan dewasa lelaki. So semestinya dengan kepercayaan yang diberikan sebagai negara yang keempat di dunia, seharusnya kita berani menyahut cabaran tersebut dan berani ke hadapan untuk menangani kes-kes baru mungkin yang akan kita lalui nanti. Tapi kalau saya pernah berbual dengan Dr. Ismail pada tahun lepas, Dr. Ismail kata environment masuk ke bilik dia actually sama aja dengan di mana-mana bilik pegawai perubatan ataupun di mana-mana klinik. Tapi pesakit memberi kepercayaan sepenuhnya kerana mereka tahu Dr. Ismail Tambi adalah pakar sakit tuan. So mungkin di Malaysia memandangkan perkhidmatan ini belum lagi dilaksanakan sepenuhnya dan kita juga masih dalam kerangka untuk membangunkan perkhidmatan tersebut. Kita mesti aware lah pada semua staff. Semua staff kena aware macam mana kita nak memberi pendahan yang sebaik mungkin kepada masyarakat supaya mereka tidak ada rasa malu. So senario pada tahun 2002 yang banyak hantar isteri ke klinik untuk dapatkan khidmat nasihat daripada pakar, tu harus kita tukar. Kalau dulu majoriti suami berada di lobi ataupun di rumah, so kita kena beri pendedahan yang sebaik mungkin kepada masyarakat supaya masyarakat lebih berani dengan perkongsian-perkongsian yang telah dan akan kita berikan. Di mana untuk makluman Tuan Haji Amin, kita juga telah menerbitkan bahan-bahan pendidikan kesihatan mengikut pelan tindakan yang telah kita terbitkan dan telah pun kita edarkan, dan saya yakin poster-poster yang telah kita edarkan telah dipaparkan di semua negeri pada hari ini sempena menyahut sambutan Hari Kesihatan Lelaki sedunia pada 19 November. Lagi satu perkara yang lebih penting ialah kita perlu ada teamwork. Kita tak boleh mengharapkan doktor ataupun pakar untuk menangani kes-kes ini kalau tidak ada kerjasama dan sokongan yang sebaik mungkin daripada paramedik. So pengetahuan yang secukupnya kepada pakar, kepada doktor, kepada paramedik, terutamanya kepada penolong pegawai perubatan perlu ditingkatkan dan terdapat dalam perancangan pelan tindakan kesihatan dewasa lelaki supaya kita ada attachment dan sebagainya supaya mereka-mereka ini apabila bertemu dengan pelanggan ada knowledge, ada skill. Dan saya yakin perbualan saya dengan Dr. Ismail Tambi dan juga Prof. Zul pada mesyuarat lepas, mereka cukup menerima kalau kita dihantar untuk buat attachment ya Datuk Dr. Ismail. InsyaAllah, kerana kita yakin pakar-pakar ini sedia membantu untuk kita menghantar student paramedik untuk lebih berani dan juga lebih berpengetahuan untuk menangani kes-kes kesihatan lelaki. Dan seperti yang kita sedia maklum juga, even untuk paramedik PR pun kita tak boleh buat. So insyaAllah kita dalam pelan tindakan kesihatan dewasa lelaki,
kita akan privilege supaya mereka boleh membuat ujian preterm dan seterusnya kita rujuk kepada doktor dan pakar dengan rujukan yang ada knowledge. Kita tak nak rujukan kosong, kita tak nak rujuk daripada level paramedik kepada officer dengan sekadar rujukan paper saja. So kita kena present dengan pakar dengan presentation yang ada knowledge supaya mereka ini lebih berkeyakinan dan keyakinan yang ada pada staff di klinik akan memberi keyakinan juga kepada pelanggan yang datang klinik dan insyaAllah. Dan saya yakin perhubungan dengan pakar-pakar rujuk kita terutama 2 orang ahli panel kita pada malam ini tidak akan putus dan insyaAllah kita akan sentiasa berhubung untuk bersorak dan juga perbincangan-perbincangan yang seterusnya insyaAllah. Dan sebagai yang saya katakan tadi, sebagai Malaysia sebuah negara yang keempat akan melaksanakan perkhidmatan kesihatan lelaki, semestinya kita juga akan diberi perhatian oleh negara-negara lain. Macam mana kita boleh develop perkhidmatan yang nampak mungkin sukar untuk kita laksanakan, tapi insyaAllah dengan sokongan yang cukup kuat daripada pakar-pakar dan juga komitmen dan juga keinginan untuk melaksanakan di peringkat teratas hingga ke bawah dalam perkhidmatan kesihatan, saya yakin perkhidmatan ini akan memberi perkhidmatan yang terbaik insyaAllah. Dan satu perkara yang saya ingin kongsikan Tuan Haji, ini ialah nyawa baru pada PPP, kesihatan lelaki untuk lelaki, dan kalau lelaki tak jaga lelaki, kita tak tahu siapa yang akan jaga lelaki lagi di masa akan datang. Ya Prof, insyaAllah. Ya betul. Betul. Syabas tim daripada sektor kesihatan dewasa bahagian pembangunan kesihatan keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia serta rakan-rakan pengamal penjagaan kesihatan dan perubatan daripada swasta yang mana kita semua telah ataupun sedang berusaha untuk menggugurkan fardu kifayah ke atas kita bagi menyelesaikan kemaslahatan umat yang bergelar kaum Adam ini. Baiklah, kita selesai pusingan kedua. Tak ada X-break, tak ada take 5. Kita teruskan dengan pusingan ketiga ya, sebab masa amat mencemburi. Kita belum 5 soalan daripada penonton dapat saya ajukan lagi. Kita selesaikan pusingan ketiga dan saya mengajukan soalan kepada Dr. Ismail Tambi. Satu soalan yang wajib bagi pakar kesihatan lelaki yang mana kaum lelaki sudah mula celik untuk mencari alternatif bagi mengekalkan kelakiannya, iaitu dengan mengambil suplemen seperti testosteron yang disebutkan oleh Prof. Datuk tadi. Apakah fungsi suplemen hormon replacement therapy ini bagi kaum lelaki yang telah meningkat umur bagi mengembalikan kehidupan sihat dan membahagiakan? Silakan doktor. Okey, jadi kalau kita cakap tentang penjagaan kesihatan kita itu memang tanggungjawab kita. Kita perlu pastikan keadaan kita tu selamat, sempurna, sihat, sejahtera. Ini yang memang tanggungjawab kita kan. Tapi di samping itu kita perlu juga peka. Jangan kita kata orang tu terlibat dengan pengambilan obat-obat yang dilarang oleh Kementerian Kesihatan, obat-obat yang mengarut, yang banyak dilambakkan di luar dan sebagainya, yang yang dipaparkan sebagai suplemen dan sebagainya. Pasal banyak yang ada dekat luar tu mungkin ialah kata orang tu memang harga pun harga gila-gila, mahal pula. Habis tu ada macam-macam pula yang barangan ataupun aditif yang tidak sewajar. Jadi ini yang saya khawatir ni lah. Apa-apa pun kalau kita nak ambil suplemen, kita kena rujuk. Kalau kita pergi kat farmasi itu, rujuk dengan ahli farmasi. Kita tanya, saya ni perlukan suplemen-suplemen untuk tenaga ke apa ke dan sebagainya. Kita jangan selindung dengan apa yang kita nak ketengahkan. Kalau kita ada masalah berkaitan dengan syahwat kita, ya masalah disfungsi erektil ataupun seperti mana yang Prof cakap tadi tu cepat klimaks ke apa ke dan sebagainya. Jadi kita kena beritahu. Kalau kita beritahu, biasanya kan kalau misalnya farmasi ini fikir memang tak sesuai untuk ambil suplemen yang macam tu kerana takkan bantu, dia akan suruh klien tu jumpa dengan doktor. Yang saya nampak macam tu lah. Yang paling mustahak, kita kena lebih tumpu kepada ahli-ahli yang bertauliah dengan doktor, dengan para farmasis dan sebagainya. Jadi untuk apa-apa suplemen, jangan kita main ikut kawan-kawan. Yang saya nampak kebanyakan orang ni suka dengar kawan. Kawan cakap makan tu, dia makan tu. Makan ni, makan macam-macam. Siapa suruh awak makan? Kawan suruh makan, kata dia. Habis tu tak berjumpa dengan doktor ke farmasi ke, tak ada. Rupanya benda tu benda yang diharamkan oleh Kementerian Kesihatan. Ini yang saya takut ni.
Jadi itulah dia. Kadang-kadang kita baca kat online ni, internet ni macam-macam gambar akan keluar untuk jual tu, jual ni. Malahan muka saya pun orang dah jual. Macam-macam produk yang kat dalam tu muka saya. Saya pun tak tahu apa produk tu pun saya tak tahu. Simbol seks. Itulah cerita dia. Muka saya tu jadi macam tu. Muka hangat. Jadi ini saya nak beritahu lah. Jangan dengar apa-apa pun. Jangan tengok muka doktor dia kat situ. Kita balun aja. Jangan. Kita kena tanya dengan farmasis. Kita jumpa dengan doktor, tanya. Kalau kita fikir, mungkin masalah kita ni memang makan ni semua ni tak jalan, jumpa dengan doktor. Itu yang saya nampak lah. Okey, janganlah cuba-cuba nyambuk yang apa-apa yang kita dengar ni. Kawan ke, lawan ke, ataupun siapa-siapa, jangan. Mesti nak orang yang bertauliah. Tu dia. Kadang-kadang doktor, dia dapat testimoni daripada kawan-kawan dia. Itulah testimoni ni mengarut. Siapa-siapa boleh bercakap. Orang yang tak pernah makan pun lebih cakap macam-macam. Jadi itulah dia. Itulah kita tak percaya sangat dengan testimoni tu. Tak boleh. Yang mustahak orang yang bertauliah, ahli farmasis dengan doktor, itulah dia. Suplemen apa pun kita kena tanya. Manalah tahu benda tu tak betul ke ataupun tak apa-apa dan sebagainya. Memang banyak lambakan sekarang ni kat dalam internet. Ya. Yang kita bimbang mengandungi barang terlarang yang boleh merosakkan organ-organ utama dalam tubuh badan kita, khususnya buah pinggang. Ya. Haji, kalau saya boleh tambah sikit tentang isu suplemen ni. Terutama masalah testosteron ni Tuan Haji. Lately ni kita dapat banyak masalah dari segi remaja-remaja kita yang pergi ke gym dan mengambil suplemen testosteron yang dilarang. Testosteron tu selalunya adalah dalam bentuk injection. Memang benda tu ubat yang digunakan, tapi untuk masalah pesakit yang mempunyai masalah kekurangan hormon testosteron. So dia orang nak cepat, orang kata sadar lah kan. Dia orang nak cepat sadar, dia nak build up dalam masa tempoh masa yang terdekat. Jadi dia ambil testosteron suplemen dalam bentuk injection yang diberi oleh trainer di gym. So what happened is that apabila badan kita ada testosteron tambahan, kita automatically dia akan shut down the production of testosterone dalam badan kita. Sebab dia tak terima daripada luar. Jadi at the end of the day, apa yang terjadi adalah kebanyakan diorang ni akan datang dengan masalah yang dipanggil testicular atrophy. Maknanya buah zakar tu akan jadi mengecut. Dan kebanyakannya almost 90 to 100% akan mengalami masalah infertility yang kita dah tak boleh reverse. Jadi buah zakarnya tu dah jadi macam jelly. Jadi itu satu lagi yang kita perlu educate. Maknanya nak ambil suplemen macam Dr. Ismail kata tadi, kita kena baca dulu, kita kena tahu pasal benda tu. So jangan asyik duk ambil. Ni kadang-kadang umur baru 30 dan badan memanglah sadar kan, tapi kat bawah tu dah tak ada apa-apa dah tu. Itu yang masalah dia. Baik. Okey. Prof Datuk teruskan dengan menjawab soalan seterusnya daripada saya. Selain pengambilan suplemen seperti yang diulaskan tadi, apakah yang perlu bagi seseorang lelaki itu buat untuk memastikan dirinya untuk terus kekal sihat dalam norma baru? Okey. Kita perlu aware tentang kita punya ujian-ujian saringan pada umur-umur yang tertentu. Kan? Jadi maknanya different package. Kalau kita 3 series, dia macam servis kereta jugalah kan Tu Haji. Jadi kalau 3 series ni kita perlu ada satu set of ujian. Yang paling tidak pun setiap tahun sepatutnya kalau katakan kita di awal 30-an, kita perlu tahu kita punya blood sugar berapa, kolesterol berapa, renal function macam mana, liver function test macam mana. Tapi bila kita dah move kepada umur 50 dan ke atas, of course satu yang paling penting sekali adalah ujian saringan PSA. Sebab itu adalah merupakan the only method yang kita nak saring untuk prostate cancer. Jadi dan apabila kita menjangkau umur 50-an, of course kita juga perlu saring tentang benda-benda lain seperti for example colon cancer, gastric cancer
Jadi benda ni adalah merupakan benda-benda yang kita perlu lakukan apabila kita sampai ke umur yang meningkat. Jadi maknanya kalau yang 5 siri tu dia kena servis tu dia kena macam high mileage punya servis sikit tu aja kalau bandingkan dengan umur 30 tahun. Dan juga kita perlu aware that lah kalau kita merokok at least kita kena ada chest x-ray. Jadi benda-benda tu. Jadi kita ada set yang telah di arrange kan, 30 kena buat apa, 40 kena buat apa, 50 kena buat apa, 60 kena buat apa. Jadi itu yang kita perlu buat. Tapi kita perlu cakna lah, maknanya kita perlu ambil katakan masa birthday kita, selain daripada kita terima hadiah daripada orang, kita hadiahkan kita punya diri sendiri, kita go for medical check up every year. So itu yang penting. Baik, terima kasih Prof. Dato'. Soalan untuk Tuan Haji Jamal. Tuan Haji Jamal ada nyatakan bahawa pada hari ini Kementerian Kesihatan telah mengadakan pelancaran ataupun majlis sambutan Hari Lelaki Sedunia. Malah di negeri-negeri lain juga mengadakan pelbagai aktiviti bersempena dengan Hari Lelaki Sedunia yang jatuh pada hari ini. Jadi sebenarnya apa mesej yang ingin disampaikan Tuan Haji? Silakan. Terima kasih Tuan Haji. Okey. Mesej yang kami sampaikan melalui Pelan Tindakan Kesihatan Lelaki yang telah kami lancarkan tahun lepas ialah tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kualiti hidup dan mencapai kesetaraan kesihatan terutamanya bagi jantina kesihatan lelaki. Selama ni kalau kita lihat kadang-kadang orang lelaki satulah dengan sifat malunya dan mungkin sebenarnya mereka tak ada rasa tanggungjawab pun pada diri sendiri untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Dan daripada pelan tindakan yang telah kami lancarkan dan juga awareness yang kami telah lakukan di seluruh negara pada hari ini, pertama kami fokus kepada kaki tangan kesihatan sendiri supaya mereka aware macam mana untuk meningkatkan kualiti hidup bagi seorang lelaki. So lelaki kena berani ke hadapan, lelaki kena buang ego dan kena berkongsi apakah masalah kesihatan yang luar dan dalam kepada pakar. Selagi kita malu untuk berkongsi, selagi kita tidak dapat meluahkan apakah masalah kesihatan dan ditakuti juga kalau benda ni terpendam akan menjadi barah dalam kehidupan bersama isteri. Itu yang kita sangat takuti. Dan yang Prof dan juga Dr. Ismail Tambi katakan tadi, suami dan isteri kena sama-sama untuk berkongsi. Tuan Haji. Ya, baik. Okey, selesai kita di pusingan ketiga. Kita ada 5 soalan daripada para penonton untuk kita jawab dan kelima-lima soalan ini bila saya lihat semuanya menjurus tentang seks. Di awal tadi walaupun kita kata isu kesihatan lelaki bukan seks, tapi nampak gayanya mereka masih berminat dengan masalah seks. Baiklah, soalan pertama daripada penonton, adakah memberi kemudaratan pada senjata lelaki daripada perspektif alopati dan komplementari? Maksudnya jika mengambil ataupun kemudaratan apabila mengambil mana-mana perawatan dari sama ada dari alopati ataupun komplementari. Mungkin Dr. Ismail Tambi boleh jawab? Ya, insyaAllah saya jawab. Dia macam ni, kalau kita cakap tentang ialah pendekatan perubatan, kita ada alopati, Ayurveda, alopati, kita ada TMC, traditional medical, Malay medicine, traditional Chinese medicine, whatever lah. Jadi pendek kata menggunakan pendekatan mereka dan of course kefahaman mereka, maka cara perawatan tu mengikut apa yang mereka yang sarankan lah. Jadi mengikut kefahaman masing-masing lah kan. Jadi kalau kita boleh terima rawatan macam tu, saya fikir tak ada masalah. Soalnya di sini ialah pastikan kita jumpa dengan mereka yang betul-betul ahli, yang dah berdaftar. Bukan segala punya segala punya manusia kita jumpa gelar sebagai pakar dan sebagainya, dapat rawatan yang mengarut tu semua tu tak boleh lah kan. Jadi, dalam pandangan saya, ikut kita punya pilihan. Mana satu kita fikir cocok dengan kita, sesuai, kita boleh pergi dan kita boleh terimalah. Pastikan mereka tu bertauliah. Itu yang saya nak cakapkan. Betul. Mereka yang pengamal perubatan traditional and complementary ini sebenarnya mereka dikawal di perubatan komplementari dan mereka perlu
berdaftar Ya. dengan bahagian amalan tradisional and complementary Kementerian Kesihatan Malaysia yang bertempat di Cendrasari, Kuala Lumpur. Ya. Baiklah, soalan kedua daripada penonton, pada peringkat umur berapa yang memungkinkan lelaki boleh dikategorikan berisiko mendapat ED, ya? Dan apakah saranan buat lelaki bagi mencegah masalah ini? Silakan Prof Dato'. Okay, terima kasih Tuan Haji. Kalau kita bercerita tentang masalah ED ni kan, dia ada dua kumpulan. Satu yang dipanggil organic ED. Organic ED ni selalunya ialah melibatkan lelaki yang berumur katakan 40 tahun ke atas lah. Organic ED ni seperti yang mana kita tahu disebabkan oleh masalah seperti kencing manis, darah tinggi, ya. Jadi ini adalah merupakan punca-punca utama dan juga setengah-setengah ubat. Kita kena tahu setengah-setengah ubat macam ubat antihipertensif, dia juga boleh menyebabkan erectile dysfunction. Jadi kita perlu tahu in the know about this. Yang golongan yang kedua yang lagi muda, maknanya yang melibatkan orang yang golongan lelaki yang muda adalah yang dipanggil psychogenic ED. Psychogenic ED ni adalah disebabkan oleh masalah seperti performance anxiety. Performance anxiety ni apabila mula-mula untuk melakukan hubungan seks, tanpa pengetahuan tentang hubungan seks, dia akan menjadi anxiety. Jadi dia akan menyebabkan seorang tu tak boleh nak perform. Yang kedua adalah disebabkan oleh relationship issue ataupun faktor-faktor seperti stres, faktor-faktor seperti ialah masalah rumah tangga, masalah keuangan. Jadi benda ni juga boleh menyebabkan erectile dysfunction. Jadi kita kena tahu sebab untuk psychogenic ED kita tak boleh merawat dengan menggunakan PDE5 inhibitor. Kita perlu merawat dengan kaedah seperti behavior therapy ataupun rujukan kepada pakar-pakar psikiatri. Jadi untuk organic ED insya-Allah kita boleh bantu dengan menggunakan ubat-ubat PDE5 inhibitor yang memang sekarang ni macam Tuan Haji tahu dah, kita dah ada yang generic yang saya rasa bagi saya generic tu is very good and then dia adalah murah. Kalau dibandingkan dengan dulu, Viagra dulu macam Dr. Ismail Tambi kata tadi RM30-40, tapi sekarang ni dengan generic sildenafil dia kadang-kadang RM1.50, RM2 saja satu biji. Jadi maknanya dia adalah accessible sekarang rawatan untuk ED. Jadi kita kena tahu ada dua kumpulan utama yang menyebabkan ED. Baik. Okey, terima kasih Dato'. Soalan seterusnya daripada mana ni? Okey. Saya ada soalan yang ingin diajukan kepada Dr. Ismail Tambi. Adakah kerap melakukan hubungan seks yang berlebihan semasa muda boleh menyebabkan benign prostate hypertrophy BPH? Ini saja soalan dari saya. Okey. Alright, silakan Dr. Ismail Tambi. Okey, tidak ada kajian yang menunjukkan perkara macam tu berlaku. Kalau kita cakap tentang hubungan suami isteri, hubungan seksual, ya tepuk dada tanya selera. Ikutlah kemampuan masing-masing, kehendak masing-masing nak lakukan kerap, terpulanglah dari kemampuan masing-masing dan pasangan masing-masing. Yang saya nampak macam tu. Cuma kita perlu tahulah kan, anggota tu apa-apa pun kalau kita gunakan berlebihan, memang mungkin adalah dia keradangan boleh berlaku, kebengkakan boleh berlaku. Tapi untuk sementara waktulah. Kalau bengkak tu gunakan ice pack ajalah. Dah okey, buat lagi. Kecut saya nampak macam tu lah cerita dia. Jadi pendek kata tak mendatangkan, ya? Kecut tak mendatangkan apa-apa mudarat. Itu dia. Ya. Ya. Baik. Itu kecut sekejap je. Lepas tu naik angin. Lain cerita dia. Ya, betul. Okey. Soalan seterusnya daripada penonton ya. Adakah tabiat melakukan masturbasi secara keterlaluan boleh menyebabkan mati pucuk lebih awal apabila meningkat dewasa kelak? Jadi silakan Datuk. Mungkin Datuk boleh kupas. Terima kasih Tuan Haji ya. Okey, masturbasi ni pun adalah satu isu lah sebenarnya. Indirectly dia tidak menyebabkan ED sebenarnya Tuan Haji. Selalunya masturbasi ni kalau mengikut kajian dia banyak akan menyebabkan premature ejaculation. Premature ejaculation dia ada kaitan rapat dengan premature ejaculation. Ini adalah satu orang kata masalah
di mana kita selalunya kita tak bincang tentang masalah masturbasi sebab oklah kita sebagai orang Islam semua ada masalah dari segi yalah larangan agama, tabu semua kan tentang masturbasi, tapi saya nak orang kata terangkan dekat sini bahawa kalau dari segi kajian saintifik ataupun kajian perubatan, masturbasi ni adalah merupakan satu channel untuk kita release sexual tension. Jadi kebanyakannya macam remaja, macam yelah walaupun orang berumah tangga, kita tahu yang golongan ni juga akan melakukan masturbasi untuk releasekan sexual tension. Masturbasi ni perlu dilakukan dengan cara yang betul sebenarnya, Tuan Haji. Jadi untuk apa dia? Memang ada cara yang betul untuk melakukan masturbasi. Maknanya kita perlu melakukan masturbasi di dalam keadaan yang relax. Maknanya tak boleh like macam sorok-sorok dalam bilik, kunci pintu, nanti mak kata, oh dah buat apa dalam tu kan. Jadi they tend to be in a hurry. Jadi bila in a hurry, dia akan menyebabkan premature ejaculation apabila berumah tangga nanti. Yang kedua, dia selalunya kadang-kadang ialah remaja, dia mula daripada remaja lagi melakukan masturbasi dengan cara dry masturbation. Dry masturbation ni maksud dia dengan bantal, dengan selimut, dengan apa ya. Jadi apabila dia berkahwin nanti, environment vagina tu adalah berbeza kerana dia lembab. Jadi itu juga akan menyebabkan premature ejaculation. And then yang ketiga, of course dia kena menggunakan media yang betul. For example, yang paling baik adalah water based jelly seperti KY ataupun yang dijual di pasaran supaya alat kelamin kita tu dapat dijaga. Sebab kalau menggunakan sabun ataupun minyak bayi and all that, kadang-kadang boleh mencederakan alat sulit tersebut. For example, dia akan menjalani proses seperti dia akan menjadi kering, allergic reaction. Ya. Jadi masturbasi ni more prone kepada premature ejaculation rather than erectile dysfunction. Sebab erectile dysfunction ni selalunya masalah dia disebabkan oleh penyumbatan saluran darah. Itu adalah punca utama, narrowing of the blood vessel of the penis. Jadi premature ejaculation is more related to masturbation sebenarnya. Baik. Okey, kita dah berapa soalan tu ya? 3 soalan ya. Okey, soalan keempat dari penonton lebih kurang soalan yang sama. Sekejap, mana nak cari ni. Okey, sememangnya kita semua sedia maklum kecenderungan penggunaan akar kayu bagi meningkatkan keupayaan lelaki telah diketahui sejak zaman dahulu. Apakah saranan ahli panel untuk mengubah pandangan umum tentang perkara ini? Mungkin Dr. Ismail Tambi boleh ulas tentang akar kayu. Ya, insyaAllah. Jadi kita tak nafikan kebanyakan daripada perubatan alopati pun satu ketika pun memang kita dapati datang daripada herba-herba. Memang kita nafikan. Jadi kalau nak katakan memang turun-menurun nenek moyang kita pun pernah mengamalkan herba-herba, cuma kita tak tahu apa khasiat dia, apa dia punya konten dan sebagainya. Tapi dengan adanya ialah kata orang tu teknologi untuk melakukan kajian dan sebagainya, didapati sebahagian daripada akar kayu ni dapati memang ada komponen-komponen yang ingredient yang dapat membantu dan memberi kesejahteraan dan kebaikan dalam tubuh badan kita. Satu ketika dahulu ada beberapa herba telah dikaji untuk mengenal pasti kehebatan herba tersebut seperti tungkat ali, kacik Fatimah, ada beberapa lagi lah, kalau tak salah saya pengaga dan lagi satu lah misai kucing. Dan banyak telah dibelanja untuk buat kajian kepada herba-herba tersebut. Saya terlibat secara langsung dengan herba tungkat ali dan telah mendapat pada satu ketika dahulu mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan untuk melakukan kajian dan sebagainya, dan pendekatan hasil kajian itu menunjukkan memang ada kebaikan tentang tungkat ali. Malahan banyak kajian telah dilakukan dan penemuan-penemuan pun telah
masukkan dalam beberapa majalah perubatan. Jadi memang kita nafikanlah. Cuma apa yang saya boleh ketengahkan di sini ialah tak banyak bahan-bahan kayu kayan yang terdapat tu yang telah diuji kaji. Yang telah diuji kaji sudah tentu kita nampak dia punya, kata orang tu, the flow lah, kita boleh nampak telah diterima pakai, telah mendapat sambutan antarabangsa seperti Tongkat Ali yang anda sedia maklum lah kan. Sama juga dengan Kak Cik Fatimah, saya pun difahamkan, malahan pengaga pun saya difahamkan juga banyak kajian dilakukan dan banyak penemuan dan sebagainya. Jadi kita tak nafikan, memang hebat kayu kayan tu, ekstrak-ekstrak yang terdapat tu. Jadi saya fikir bukan satu cerita dongeng lah, cerita yang benar, betul. Tapi kita kena teliti lah, kena tengok lah, jangan kita main cakap tidak saja kan. Itu yang saya nak ketengahkan. Doktor, saya semasa saya di Mekah kawan-kawan dia kata sebelum balik Malaysia, Haji beli dulu jarjil. Doktor pernah dengar jarjil? Tak pernah dengar. Okey, tak apalah, kita tak payah berbicara panjang tentang jarjil. Lepas ni boleh usahakan tanaman jarjil selain daripada Tongkat Ali. Tongkat Ali dah nak pupus lah banyak. Baiklah, saya gurau saja. Soalan terakhir daripada penonton. Assalamualaikum Prof. Kebanyakan warga emas lelaki mengalami masalah prostat dan sukar kencing bagi kalangan lelaki muda dan dewasa. Apakah langkah pencegahan yang mesti diambil? Okey, sebenarnya untuk pengetahuan ialah semua, prostat ni, pembesaran kelenjar prostat ni kita tak boleh elak, Tuan Haji. Pembesarannya adalah disebabkan oleh wujudnya hormon testosteron di dalam badan kita. Jadi hormon testosteron ni akan ditukar kepada satu hormon yang dipanggil dihydrotestosteron yang akan menyebabkan pembesaran kelenjar prostat. Jadi kita tak ada langkah untuk mencegah. Tapi kita boleh tangkap ataupun kita boleh orang kata beri rawatan awal untuk masalah prostat ni untuk mengelakkan dia menjadi complication. Maknanya dari komplikasi. Sebab sekarang ni kalau macam Tuan Haji dan orang kata para penonton tahu, kita juga ada ubat yang boleh mengecutkan kelenjar prostat yang dipanggil 5-alpha reductase inhibitor. Jadi untuk itu, jadi kita perlu ialah kawan lelaki di luar sana untuk datang membuat saringan juga tentang masalah kelenjar prostat ni. Maknanya kita perlu tahu apakah tanda-tanda awal pembesaran kelenjar prostat untuk kita bincang dengan pesakit-pesakit kita supaya kita dapat memberi rawatan yang awal. Jadi insyaAllah dengan adanya 5-alpha reductase inhibitor, kita combine dengan alpha blocker yang selalu kita bagi, jadi aliran kencing tu akan pulih seperti biasa. Jadi itu yang penting. Kita memang tak boleh cegah pembesaran kelenjar prostat. Dia akan berlaku pada semua orang lelaki yang ada testosteron di dalam badan dia. Untuk perhatian para penonton, pengambilan suplemen hormon testosteron tu hendaklah mengikut nasihat para pengamal perubatan sebab kesannya boleh memberikan kemudaratan kepada pengguna selain dia mengecutkan testis tapi dia membesarkan prostat. Dia sebenarnya Tuan Haji, kalau saya boleh tambah dia ni sebenarnya kita tak memerlukan suplemen testosteron sebenarnya Tuan Haji. Sebab kalau badan kita level testosteron dia adalah normal, kita memang tak perlu testosteron suplemen daripada luar. Dia dah cukup. Tetapi dia hanya diperlukan apabila paras testosteron dalam badan kita menurun. Jadi macam Dr. Ismail tadi ceritakan, salah satu tanda paras testosteron hormon kita menurun adalah kita kehilangan libido ataupun nafsu. Memang tak ada nafsu, memang tak ada rasa langsung. Dan sekarang ni di hospital saya dah tengok bukan kebanyakan, maknanya ada golongan muda yang mempunyai masalah kekurangan hormon testosteron. Yang muda-muda ada level testosteron seperti 8. Sebenarnya level testosteron yang kita perlu ada adalah 12 dan ke atas.
Ya, jadi ada juga yang daripada umur 30-an, 25 tahun sudah mempunyai masalah sebegini. Jadi itu yang penting. Jadi kita pun sebagai frontliner kita perlu bertanya dan perlu orang kata peka yang penyakit ni boleh berlaku even pada orang yang muda. Tapi the keyword is that selalunya dia akan datang dengan masalah libido ataupun tidak mempunyai nafsu untuk melakukan hubungan. Ya. Okey, semua 5 soalan daripada para penonton telah dijawab oleh ahli panel yang arif. Baiklah, sebelum mengakhiri sesi bual bicara, saya memberi ruang kepada ahli panel untuk membuat penggulungan. Kita mulakan dengan Dr. Ismail Tandi, silakan. Oh, terima kasih. Dalam berapa minit ni saya... Satu minit, Doktor. Ya, saya. 1 minit. 1 minit, okey. Selamat menyambut bulan dan juga hari lelaki sedunia. Sedunia. Itu aja. Ya. Hari lelaki sedunia, bukan sebilik, ya. Sedunia. Okey. Terima kasih. Doktor, silakan Prof. Dr. Zulkifli. Okey, terima kasih Tuan Haji. Saya rasa di dalam grup kita pada malam ni kebanyakannya adalah pegawai perubatan. Saya telah nak mengucapkan terima kasih kerana menjadi frontliner. Memang anda semua memang betul-betul frontliner sebab patient akan jumpa you all dulu, ya, dari sebelum datang jumpa saya, dapat jumpa Dr. Ismail. Jadi kita sebagai you all adalah sebagai screening. Jadi mulalah kita bertanya tentang men's health. Jadi kita first of all, of course Tuan Haji Jamal tadi kata kita akan buat pelbagai modul untuk educate frontliner kita tentang men's health. Tapi kita sendiri pun mulalah cuba bertanya, berbincang dengan pesakit sebab ini adalah merupakan opportunity kita untuk membantu pesakit tersebut dari segi masalah kesihatan lelaki. Sebab masalah kesihatan lelaki ni dia berpunca, dia boleh menyebabkan berbagai penyakit-penyakit yang lain. Dan dia sebenarnya kalau dikesan daripada peringkat awal boleh dirawat dengan mudah sebenarnya. Jadi kita perlu peka tentang ini sebagai moto saya lah kan. Sebenarnya Tuan Haji, kesihatan lelaki ni kalau lelaki itu adalah sihat, dia adalah merupakan teras keluarga yang bahagia sebenarnya. Sebab kita ada the breadwinner of the family. Betul. Setuju betul. Ya, tu saranan daripada Prof Dato' ya kepada frontliner di kalangan penolong perubatan khususnya ya, supaya cakna dalam ilmu pengetahuan tentang kesihatan lelaki, dan paling penting juga diri sendiri itu perlu menjadi role model ya. Betul. Sehat ya dari segi fizikal dan mental. Baiklah Tuan Haji Jamal, sila. Okey Haji, pertama sekali saya lega lah soalan-soalan yang dihantar tadi dapat dijawab oleh kedua-dua pakar dan tak tuju ke panel yang ketiga pasal kebanyakan soalan tu tanya pasal keras dan sebagainya kan. Dan nasihat saya kepada orang yang mendengar dalam webinar pada malam ini, janganlah tunggu sampai kita mereput di rumah sebagai lelaki baru dapatkan rawatan. Segeralah ke klinik, dapatkanlah rawatan secepat mungkin. Apa saja masalah, kongsi dengan staf di klinik, pegawai perubatan, dan insyaAllah rahsia anda, rahsia kami. Dan apa yang penting, perkongsian yang tuan-tuan akan sampaikan kami di klinik kesihatan akan cuba sebaik mungkin untuk membantu bagi memartabatkan tahap kesihatan lelaki setara dengan tahap kesihatan wanita. Dan insyaAllah saya yakin benda ni akan dapat dicapai dengan komitmen yang telah kami rancang dan pastinya dengan awareness yang sampai di tangan masyarakat supaya senario 2002 tidak akan berulang lagi mulai sekarang, dan banyak-banyaklah klinik untuk berkongsi apa saja masalah kesihatan insyaAllah. Dan itu saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Tuan Haji. Baik, sebelum menutup sesi bual bicara pada malam ini, ayuh kaum lelaki jangan biarkan diri kita lemas dalam kesakitan, menyebabkan kita senyum dalam tangisan, layu tak bermaya tanpa harapan, dan kecundang dalam pertarungan. Movember, Man of November, mengajak kaum lelaki meletakkan azam dan semangat untuk berusaha agar lebih sihat, kekal sihat dan bertambah sihat. Jaga pemakanan anda, aktifkan aktiviti fizikal anda, peka dengan kesihatan diri anda, elak tekanan emosi anda dan amalkan gaya hidup sihat. Jika ada masalah kesihatan, datanglah ke mana-mana klinik
dan berjumpalah dengan profesional kesihatan. Jangan malas, jangan malu dan jangan segan kerana mereka semua sedia membantu anda. Baiklah, saya sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada barisan ahli panel yang terdiri daripada Dr. Ismail Tambi, Prof. Datuk Dr. Zulkifli dan Tuan Haji Jamal kerana sudi melapangkan masa untuk bersiaran pada malam ini. Juga tidak lupa saya sekalung penghargaan dan terima kasih kepada Persatuan Pelajar Sains Perubatan Kecemasan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia kerana menjadi tulang belakang dalam menjayakan sesi bual bicara pada malam ini. Akhir kata, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih.